Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama sekali kita sama-sama panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu dalam kesempatan yang singkat dan keberkatan kita dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Pagi ini kita bercakap berkenaan dengan ingatkan mati. Berdengung. Apa? Boleh. Salah satu daripada sifat mahmudah, ya, sifat mahmudah, sifat yang dipuji dalam bab tasawuf ialah ingatkan mati. Tiap-tiap kita mati, manusia mati, binatang mati, pokok mati, dan apa saja yang bernyawa mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang bernafas, ya, mati. Ya, kita ni baru dijadikan dan kita akan kembali kepada yang menjadikan, Khaliq, ya, mati. Sebagai ingatan kita, tuan-tuan, ya, semalam, ya, sahabat kita lah, saya pun melalui sap handphone dia, Haji Nordin kita, ya, sahabat kita dan kawan kita bergurau senda, ya. Siapa yang tak kenal dia, kita di Sesen 20 ni, ya, telah pun pergi menemui Allah SWT, dan sama-sama kita berdoa, ya, mohon kepada Allah ampunkan dosa dia dan ditempatkan bersama dengan orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Dan insyaAllah sama-sama kita hantarkan Fatihah sekali, ya. Al-Fatihah. Siratal ladzina. Baik, tuan-tuan, apa yang dimaksudkan dengan ingatkan mati ni? Ingatkan mati. Ya. Manusia ni banyak yang diingatkan ni. Ya, selain pada mati, dunia lah, ya. Ingatkan itu, ingatkan ini, bermacam-macam, ya. Dunia kan, ini dalam bab ingatkan mati. Apa yang dimaksudkan dengan ingatkan mati? Dia kata, ingatkan mati ialah bahawa kita semua akan mati. Kita semua akan mati. Mati itu pasti datang kepada kita. Maka kita tidak dapat mengelak diri daripada menemui kematian. Ya. Atas gunung mati juga, dalam laut mati juga. Di mana tengah tidur, dan bila sampai saja masanya, dia ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Maka kita tidak dapat mengelak diri daripada menemui kematian. Maka adalah sunat. Sunat hukumnya selalu ingatkan mati. Apa hukumnya kita ingatkan mati ni? Sunat. Ada wajib, ada sunat, ya. Ada makruh, ya. Ada haram, ya. Ini sunat. Artinya bila kita buat, kita dapat pahala, ya. Kalau tak buat, tak ada pula kita dosa, kan. Ingatkan mati. Maka adalah sunat hukumnya selalu ingatkan mati, ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah, ya, yang selalu kita baca, qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya, qul, katakanlah ya Muhammad, ya, katakanlah wahai Muhammad, bahawasanya mati yang nak kamu lari itu, alladzi tafirru, dia nak kamu lari ke mana? Ya,
Ya, yang nak kamu larikan daripadanya, maka dia kata fa innahu mulaqikum, maka ia akan menemui juga kamu. Ya, bahawa ia akan menemui juga kamu. Lari ke hutan ke, dalam laut ke, lari dalam gua ke, nak lari ke mana kan? Fa innahu mulaqikum, ia akan menemui juga kamu. Ya, mati. Ya, maut bahasa Arab ni kan. Kau cakap tak elok tu ada, kalau cakap yang tak elok tu banyak lagi lah kan. Ya, mati. Jadi dia katakanlah wahai Muhammad, bahawasanya mati yang nak kamu hendak lari daripadanya itu, maka bahawasanya ia akan juga menemui kamu. Ya, fa innahu mulaqikum. Apa faedahnya orang yang ingatkan mati ni kan? Ya, faedah dia. Dia kata sunat. Orang yang selalu yang orang selalu ingatkan mati ni sunat. Ya. Jadi apa faedahnya? Ya, maka dalam kitab ini disebut faedahnya banyak, dia kata. Dan di antaranya, orang yang selalu ingatkan mati terpelihara dirinya daripada perbuatan maksiat. Terpelihara dirinya daripada perbuatan maksiat. Ya, aku nak mati, aku buat perkara ini tak elok, ini berdosa, ya, ini maksiat. Jadi aku di sana besok Allah akan tanya, akan soal, ya. Jadi maknanya sebab apa kita ni akan mati di sana besok, akan ditanya apa aku nak jawab. Kalau aku lakukan ini, kalau aku buat apa nak jawab sana besok, ini maksiat, sesuatu yang dilarang oleh Allah, ditegah oleh Allah. Ya, jadi aku tak buat. Jadi maksud itulah dia kata terpelihara dirinya daripada perbuatan maksiat, sebab dia ingatkan mati. Di sana besok dia akan menjawab, dia akan jawab apa yang Allah tanya tu. Kerana ia tahu bahawa ia tetap akan mati. Ya, kerana ia tahu bahawa ia tetap akan mati. Dan ia bertanggungjawab akan perbuatannya di sana besok, di akhirat. Jadi dia tak buat. Jadi terpelihara ia daripada kerja maksiat. Orang yang selalu ingatkan mati, ya, selalu ingat mati. Dalam kitab Syiarus Salikin, tuan-tuan, dalam kitab Syiarus Salikin juzuk yang pertama, dia sebut di sana dalam bab mati ni, tuan-tuan, bila kamu tarik nafas, itu tanda kamu hidup. Dan bila kamu lepaskan nafas, itu tanda kamu mati. Hidup, mati. Hidup, mati. Ya, jadi janganlah kamu percumakan, dia kata. Janganlah kamu percumakan bila kamu tarik itu, alhamdulillah, aku masih hidup lagi. Ya, Allah beri kita nikmat. Allah beri kita, orang kata, nafas, boleh bergerak. Dan bila kamu lepaskan nafas kamu, Allah, maka sertailah dengan mati. Ingatkan mati. Sertailah dengan ingatkan mati. Apa dia? Kata orang tasawuf, Allah, setiap kali kita hembuskan nafas, ingatkan Allah. Arti kita ingatkan mati. Tidak dalam kitab Syiarus Salikin disebut, tuan-tuan, ya, dalam bab ilmu tasawuf. Ya. Jadi kita tarik, itu tanda hidup, dan kita lepaskan nafas kita, itu tanda kita mati. Dan nafas apakah? Nafas yang manakah? Dan bersama apakah kamu menghembuskan nafas yang akhir? Bersama dunia, bersama hiburan, bersama dengan seronok-seronok dan sebagainya, ataupun bersama dengan akhirat, bersama dengan Allah. Ya, ni kata orang tasawuf. Ya, jadi itulah satu daripada latihan kita, tuan-tuan. Sebab-sebab kita bila kita tarik nafas, kita ambillah satu orang kata amalan, orang kata dalam apa yang disebut ni, bila kita tarik nafas, janganlah kita percumakan. Alhamdulillah, kita dah hidup, kita masih lagi hidup. Kisah masih lagi, orang kata Allah beri orang kita kesihatan dan sebagainya. Dan kita bila kita lepaskan nafas, ingatlah kita bersama dengan Allah. Jangan kita bersama dengan dunia. Minta jauhkan kita bersama dengan perkara-perkara yang tak elok bila kita menghembuskan nafas yang terakhir. Ya, Allah, ingatkan mati. Ya, jadi kita nafas kita ni setiap kali, setiap masa detik itulah dia berjalan, tuan. Ya, kalau tersekat, orang kata dalam 2 minit, 3 minit cukuplah. Bagaimana keadaan
Lepas kita tuan-tuan, alhamdulillah, sekarang kita syukur kepada Allah, kerana kita masih lagi bernafas, masih lagi hidup. Allah sayangkan kita, Allah beri peluang kita bergerak dan sebagainya tuan-tuan. Ya, alhamdulillah tuan-tuan ya. Jadi daripada sinilah dikatakan bila kita ingatkan mati tadi, orang yang selalu ingatkan mati, itulah salah satu daripadanya, terpelihara dirinya daripada perbuatan maksiat kerana ia tahu bahawa ia tetap akan mati dan ia akan bertanggungjawab perbuatannya di sana besok. Yang kedua tuan-tuan, selalu ingatkan mati itu mendatangkan rahmat. Rahmat, apa rahmat ni? Belas kasihan Allah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru min zikri hazin al-lazati fa innahu ma zakarahu ahadun fi dayqin min al-'aish illa wasa'ahu." Illa wasa'ahu. Disabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan mati yang dikatakan mendatangkan rahmat, ya, belas kasihan Allah SWT kepada kita orang yang selalu ingatkan mati. Banyakkan oleh kamu pada mengingatkan perkara yang memutuskan kelazatan, kata Rasulullah, ya. Banyakkan oleh kamu pada mengingat perkara yang memutuskan kelazatan mati, ya. Lazat, sonok, manis, lagi apa? Dunia. Ya, dia tak ingat apa. Orang kata, orang yang selalu ingatkan, orang selalu, orang kata berterusan dengan keduniaan ni, sono, jenis-jenis dalam TV tu tuan, yang meloncat-loncat, yang beriau tu, yang orang kata tak tahu nak kata lah kan. Jadi mereka ni katakan kalau ingatkan mati, sudah tentu mereka tidak akan berlaku perkara-perkara yang demikian. Jadi yang memutuskan keseronokan mereka itu, yang memutuskan kelazatan mereka itu, keduniaan itu adalah ingatkan mati. Ya, jadi dia kata sini, aksiru min zikri hazimil ladzati fa innahu ma zakarahu ahadun fi dayqin min al-'aish illa wasahu. Banyakkan oleh kamu pada mengingatkan perkara yang memutuskan kelazatan mati. Ya, memutuskan kelazatan. Ya, lazat dunia, lazat sonok. Sonok, lazat dunia, hiburan dan sebagainya. Apa cara kita nak memutuskan kelazatan tu? Nak menghilangkan, jangan ada lagi kelazatan dunia berterusan, maka ingatkanlah mati. Ingat mati. Tu orang kata kalau yang lebih-lebih sangat, melampau-lampau sangat, tak ingatkan mati. Ya, tak ingatkan mati. Ya, itu betul. Itu ada kaitan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak ingat, kalau nak memutuskan kelazatan kita yang berterusan, orang kata dunia, hiburan, sonok sana, sonok sini dan sebagainya, umpama katakan macam mana nak memutuskan, nak menghilangkan kelazatan dunia itu, maka ingatkanlah, banyakkan mati. Ingat, banyak ingatkan mati. Ya, itu dikatakan memutuskan kelazatan, lazat dunia. Maka seorang yang mengingatkan kepada ketika ia dalam kesempitan hidup, maka Allah akan melapangkan kehidupannya. Seorang yang selalu ingatkan mati ini dikatakan, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seorang yang mengingatkan mati ini pada ketika ia dalam kesusahan, ingatkan mati. Ya. Jadi apa dia kata, maka Allah akan melapangkan kehidupannya, ya. Fi dayqin min al-'aish illa wasa'ahu. Allah pun apa? Yang kelebihan kita yang selalu ingatkan mati. Ya, tuan-tuan. Allah Akbar. Ya. Satu daripada dia memutuskan kelazatan dunia, keseronokan dan sebagainya, maka ingatkanlah, banyakkan ingatkan mati. Satu. Yang keduanya, kalau kita dalam kesusahan, kesempitan, lagi apa? Orang kata hidup kita ni, banyaklah kita ingatkan mati. InsyaAllah SWT dikatakan, maka maka Allah akan melapangkan kehidupannya. Mati. Kemudian seterusnya dia kata, orang yang tadi faedah ingatkan mati tadi dihimpunkan bersama dengan orang mati syahid. Mati syahid, perang, pedang, tombak, panah dan sebagainya, tuan-tuan. Ya, kita tak masa lagi dalam perang ni.
Buat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir peperangan, kita tidak ada peperangan lagi. Kata Rasulullah, kita tidak ada peperangan lagi. Jadi perang berdepan dengan orang kafir, tak ada lagi. Kata Rasulullah. Tapi kamu akan berhadapan dengan satu peperangan yang lebih besar, yang lebih hebat. Kata Rasulullah. Maka bertanya sahabat, ya Rasulullah, perang Sabil, gugur, mati, syurga. Kata sahabat ni, ya kata Rasulullah. Ya kata Rasulullah. Ada satu peperangan yang paling hebat lagi kita akhir zaman ni, ialah perang melawan hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu, kata Rasulullah. Ini yang kita hadapi siang malam, pagi petang hari ini, tuan-tuan. Ya, makin sari makin hebat, makin sari makin seronok, makin sari makin orang kata ni, orang kata masa nafsu kita menggila-gilakan keduniaan ni dan sebagainya. Ini yang dimasukkan oleh Rasulullah, melawan hawa nafsu. Satu peperangan yang hebat di akhir zaman, ketika aku tidak ada besok. Ya, kata Rasulullah. Jadi kita tidak ada perang Sabil. Ya, ini dah satu peperangan kita, tuan-tuan. Ya, jadi kita kena sedarlah, kita hari-hari berperang. Di rumah kita berperang, di pasar berperang, tempat kerja berperang. Ya, nafsu, ya. Orang kata ya, dengan kawan-kawan dan sebagainya, macam-macam lah. Ya, baik, dalam bab ini dikatakan dihimpunkan bersama-sama dengan orang yang mati syahid. Seperti kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'a syuhada'i ahadun? Qala da'am man yadhkurul maut fil yawm wal laylah 20 marrah. Kata Rasulullah, ya. Jadi tanya Siti Aisyah ni, ya Rasulullah, adakah dibangkitkan pada hari kiamat? Adakah dibangkitkan pada hari kiamat nanti seorang bersama-sama dengan orang yang mati syahid, sedangkan di dunia dia tak pernah bersama dalam perang Sabil, tak pernah dalam perang berhadapan dengan orang kafir? Adakah di sana besok orang ini katakan yang tidak pernah ni katakan bersama dengan perang Sabil ni, mereka ni berada dalam dalam kumpulan orang-orang mati syahid, para syuhada? Bertanya Siti Aisyah, ya. Ya Rasulullah, adakah dibangkitkan pada hari kiamat nanti seseorang bersama-sama dengan orang mati syahid? Apa kata Rasulullah? Ya, kata Rasulullah. Kita tak pernah faham, tuan-tuan. Tapi di sana besok orang-orang ini dikatakan akan bersama dengan orang-orang mati syahid dalam kumpulan orang mati syahid. Ya, siapa dia dikatakan? Iaitu dia kata Rasulullah, orang yang selalu ingatkan mati 20 kali dalam sehari semalam. 20 kali ingatkan mati. Ya. Itu dikatakan, ya, may yazkurul maut fil yawm wa lailah 20 marrah. Ya, orang yang selalu ingatkan mati 20 kali dalam sehari semalam. Macam mana nak buat, ya? 20 kali. Tak apalah, kita ada 5 waktu semayang. Ya, 5 waktu semayang. 5 kali 4, 20. 4 kali lepas semayang satu waktu. 4 kali 5, 20 kan? Apa yang nak kita baca? Kita ambil lah. Contoh dengan satu ayat yang pendek-pendek, kita ingatkan mati, kullu nafsin za'iqatul maut, umpama mengatakan wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun, yang ada kaitan dengan ingatkan mati. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut, senanglah, tiap nyawa itu akan mati. Buat baca 4 kali. Lepas subuh 4 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, lepas maghrib 4 kali, lepas isya 4 kali. 20 kan sekurang-kurangnya. Ya, takkanlah sampai 4 kali je kan. Kullu nafsin za'iqatul maut, pendek je kan. Contohlah katakan, ya. Jadi maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah siapa yang ingatkan mati 20 kali dalam sehari semalam, mereka ini akan berada dalam kumpulan orang-orang mati syahid, sedangkan hidupnya dulu di dunia tidak pernah berada dalam perang melawan perang Sabil, berhadapan dengan orang kafir. Ya, ini jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertanyaan Siti Aisyah, tuan-tuan, ya. Jadi kita boleh ambil satu peluang, tuan-tuan, muka senang, mati syahid, masuk syurga, tuan-tuan. Ya, jadi kita buatlah 20 kali sehari semalam, ingatkan mati. Ya, ingatkan mati, insya-Allah, tuan-tuan. Kita akan berada dalam kumpulan orang-orang mati syahid di akhirat besok, tuan-tuan. Ya.
Senang je. Kira-kira itu senangnya free ya. Orang tak ada apa-apa, tak ada kena duit, tak ada apa usaha dan sebagainya. Lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh bacalah apa-apa yang ada kaitan dengan bab mati ni, tuan-tuan. Ingatkan mati 4 kali, 5 kali. Ya. Itu satu ya. Kemudian dia kata faedah seterusnya, ingatkan mati itu ialah pengajaran. Pengajaran, dia kata. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu bainakum wa'izain, samitan wa natiqan. Fasamitul maut wa natiqul Quran. Sabda Rasulullah dia. Taraktu bainakum wa'izain, samitan wa natiqan. Fasamitul maut wa natiqul Quran. Yang bermaksud, aku tinggalkan antara kamu 2 pengajaran dan penjagaan, dia kata sini ya, yang mengingatkan kamu. Pengajaran dan penjagaan, kata Rasulullah ya. Itu dalam ayat. Dia punya apa namanya, yang dimasukkan wa'izain ni. Wa'izain ni ya. Apa namanya, pengajaran dan penjagaan yang mengingatkan kamu. Pertama, yang diam. Yang diam. Dan yang keduanya berkata-kata. Yang berkata-kata. Apa tu yang diam? Apa yang berkata-kata? Ini yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bagi pengajaran kita dan penjagaan kita. Ya, yang diam. Ya, yang berkata-kata. Itu dia. Baik ya, dia kata sini maka yang diam itu ialah mati. Pengajaran, penjagaan. Ya, yang diam itu ialah mati dan yang berkata-kata itu ialah Al-Quran. Aku tinggalkan 2. Orang mati angkat kepala ikut dia, angkat kaki pusing kanan pusing kiri. Orang mati itu kan dia tak tahu apa, dia diam je. Itu satu daripada pengajaran kita dan penjagaan bagi kita ingatkan mati. Hari ini dia mati, kawan kita, besok lusa lah, tak tahu lagi lah ya, kita pula ya. Begitu jugalah maknanya maksud dia katakan yang diam maknanya mati. Buat apa pun orang mayat jenazah kan, dia tak boleh bergerak lagi dah ya. Orang mati kan, baik manusia ke binatang ke orang kita, biasanya itulah dia gerak kan, dia apa pun diikut dia ya. Itu satu yang jadi mana yang pertama ni, yang diam ni dimaksudkan ialah orang mati. Satu penjagaan kita. Hari ini kawan kita dah mati, mak kita, ayah kita dan sebagainya. Contohnya kan esok kita pula. Ya, esok kita pula. Ya, itu dia. Dan yang keduanya dia kata satu penjagaan, yang penjagaan kedua atau pengajaran ialah Al-Quran. Al-Quran berkata-kata. Al-Quran kalamullah. Kalamullah. Ya, apa berkata-kata ni? Jadi orang tanya, boleh ke kita bercakap dengan Allah? Bolehkah kita berkata-kata dengan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Man arada an yatakallama ma'allah falyaqra al-Quran. Siapa yang nak berkata-kata dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, falyaqra al-Quran, bacalah Al-Quran. Artinya bila kita baca Quran, suara rendah ke, suara lemah ke, keras ke dan sebagainya, bila kita baca Quran itu maknanya ketika itu kita berkata-kata dengan Allah. Falyaqra'il Quran, kata Rasulullah ya. Itu sebabnya bila kita berkata-kata dengan Allah ni, kita hendaklah dengan adab-adab kita, ada sembahyang, suci dan sebagainya kan. Maksudnya kita berkata-kata dengan Allah kan. Kalau kita berkata dengan manusia pun, nak bercakap dengan orang yang kita hormat dan sebagainya, kita mengeluarkan kata-kata yang lemah lembut, beradab dan pakaian dan sebagainya. Nak jumpa ni, nak jumpa siapa? Nak jumpa ni orang tuan guru ke, nak jumpakan syekh dan sebagainya, kita malu nak pakai itu pakai ini umpama katakan ya. Jadi kita pakai dengan sebaik-baiknya, apa lagi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Falyaqra ikhwan, bacalah Al-Quran kalau kita nak berkata-kata dengan Allah. Jadi tidak heran tuan, jadi kita suara kuat ke, suara lembut ke dan sebagainya, maka ketika itu dia kata Rasulullah, mana seolah kita berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik, yang pertama tadi yang diam, itulah jenazah, mayat orang kata, orang yang mati, satu pengajaran dan penjagaan. Dan yang keduanya ialah apa namanya, yang berkata-kata, yakni Al-Quran, baca Al-Quran ya. Bulan puasa ya, ini orang kata
Satu hari kita baca, katakan ya Allah ya Tuhanku, satu hari kita baca satu juzuk, katakan sebulan kita dapat 30 juzuk bulan Ramadan ni kan. Lepas baca tu ya Allah ya Tuhanku, sampaikanlah pahala baca Al-Quranku ini kepada mak ayahku, kakakku, abangku dan sebagainya, tuan guruku, siapa-siapalah yang di alam barzakh. Kerana mereka di alam barzakh ni sedang menunggu-nunggu kita tuan-tuan. Menunggu-nunggu kita, apalagi dalam bulan Ramadan ni tuan, direhatkan Allah SWT, menunggu anak-anaknya mengantar apa, mengantar makanan rohani, makanan jasmani, makanan rohani ni Al-Quran, doa, tahlil kita, apa ni yang kita ya Allah ya Tuhanku, sampaikanlah pada baca Al-Quran dan sebagainya. Ini makanan mereka menunggu-nunggu tuan-tuan. Ya. Bagaimana kalau kita di sana besok tuan-tuan, kita menunggu juga anak-anak kita, adik-adik kita, siapa-siapa orang kata yang akan mengantar makanan tuan-tuan. Sonok kan? Sonok, ya. Jadi kalau yang tak ada mengantar apa-apa ni tuan-tuan, lebih-lebih dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, bagaimana sedih mak ayah kita sana besok tuan-tuan. Jadi sama-samalah kita tuan-tuan ambil peluang, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, kita baca Al-Quran satu juzuk, satu muka ke dua muka, tak kisahlah. Ya Allah ya Tuhanku, sampaikanlah pahala baca Al-Quranku ini kepada mak aku yang di dalam barzakh. Sampaikanlah pahala baca Al-Quranku ini kepada siapa-siapa. Sonok mereka. Orang hantar makan, orang bagi hadiah, orang bagi apa-apa kat kita kan, sonok kan. Begitulah mereka tuan-tuan di alam barzakh sekarang tuan. Ya, dan seterusnya dalam bulan Ramadan ni mereka direhatkan. Ya, ya, jasmani, makanan jasmani lain, itu rohani. Ya, jasmani itu dah. Yang tu pagi-pagi lepas subuh tu kita pergi makan roti canai, makan toshe, teh tarik, lagi apa? Macam-macam lah, non kedai mamak lah. Itu jasmani, makan jasmani. Ini makan rohani ya. Jadi itulah. Hari ini kita hantar mereka, dan esok kita di sana besok, kita buat kata tadi, kullu nafsin za'iqatul maut, kita ni akan mati, kita akan berada di sana besok juga mengharapkan anak-anak kita, siapa-siapa yang akan mengantar makanan rohani masa kita di alam barzakh nanti. Ya. Itu dia. Ya, bacalah Quran, selawat dan sebagainya, umpama itulah. Ya. Baik. Apa pendapat Imam Al-Ghazali mengenai perkara yang ingatkan mati? Apa kata Imam Al-Ghazali, orang yang selalu ingatkan mati ni? Apa pendapat Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali berpendapat bahawa orang yang mengetahui pada Imam Ghazali berpendapat bahawa orang yang mengetahui pada ingatkan mati itu mendapat dua faedah. Kata Imam Ghazali ada dua faedah orang yang selalu ingatkan mati ini. Pertama, pendek angan-angan terhadap kesenangan dunia yang tidak memberi faedah kepadanya. Pendek angan-angan, kita ni banyak angan-angan. Ya, angan-angan, Masya Allah. Benda yang bukan-bukan, orang kata dia tak sampai, kita dah sampai dah. Kita dah sampai dah, angan-angan. Ya, tapi lepas itu habis, tak ada apa-apa. Angan-angan. Ini angan-angan yang tidak memberi faedah. Jadi Imam Ghazali pun juga menyebut hidup kita atas dunia ni, baik perkataan ke, percakapan ke, perancangan ke, kerja buat kita ke dan sebagainya, yang tidak memberi faedah di akhirat nanti, yang tidak memberi faedah, yang tidak ada memberi manfaat, maka kata Imam Ghazali tinggalkan. Baik percakapan ke, perbuatan ke dan sebagainya lah. Ya, yang tidak memberi faedah, tinggalkan, kata Imam Ghazali. Tapi buat juga. Yang kata buat juga. Dalam bulan Ramadan ni lagi rancang. Dalam bulan Ramadan ni lagi rancang. Yang tidak berfaedah tu. Inilah yang menjadikan masalah kita kan. Jadi satu dia kata tidak pendek angan-angan terhadap kesenangan dunia yang tidak memberi faedah kepadanya di akhirat kelak. Ya, jadi orang yang selalu ingatkan mati. Dan yang keduanya dia kata rindu dan ingin kepada akhirat. Orang yang selalu ingatkan mati ni, dia rindulah apa, syurga, anak bidadari, kesenangan, nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sana besok. Rindu, ya. Ini beberapa perkara, maknanya
bagi orang yang ingatkan mati dan faedah-faedahnya tuan-tuan, ya. Itulah, jadi sama-sama lah tuan-tuan, kita ambil orang kata ambil kesempatan kita dalam bab mati ni, selalu kita ingatkan mati ini, dan selalu kita orang kata yang menumbuhkanlah perkara-perkara yang boleh menjadikan kita di sana besok senang dan diredoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, ya. Buat kata tadi lah, ya, itu daripadanya orang kata ingatkan mati ni, orang kata apa yang disebutkan tadi ialah bila kita nak tarik nafas, ingatkanlah itu kita hidup, kita bersyukur kepada Allah. Kita masih lagi Allah sayangkan kita, dan kita mengembuskan nafas, sudah pasti kita akan mengakhiri satu nafas yang terakhir, ya. Dan nafas yang terakhir itu bersama siapa? Bersama dunia ke? Bersama dengan Allah, ya. Jadi ulama tasawuf mengajak kita, bila kita tarik nafas, itu tanda kamu hidup, bersyukurlah kamu kepada Allah. Dan bila kamu mengembuskan nafas, maka kamu ingatlah mati, ingat Allah SWT, tuan-tuan, ya. Okay, itu beberapa perkara yang orang kata, yang apa nama kata, yang bolehkan kita, mudah-mudahan kita amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu dalam bab mati, tuan-tuan, ya. Kita pergi sikit dalam bab mahabbah, tuan-tuan, ya. Mahabbah dalam bab tasawuf, ya. Ini juga salah satu daripada sifat mahmudah, ya. Apa yang dimaksudkan dengan mahabbah, ya, bahasa Arab, ialah kasih mesra, merasa sayang, kecenderungan hati kepada sesuatu yang disukai oleh tabiat menurut kehendak Allah dan kerana Allah. Ringkasnya ialah kasih akan Allah, ya. Mahabbatullah, orang katakan orang kasihkan Allah, sayangkan Allah, ya. Sayangkan Nabi, sayangkan sahabat-sahabat, ya. Kasih mesra, merasa sayang, ya. Itu sebabnya kalau orang-orang ahli tasawuf, orang-orang ahli zikir, tuan-tuan, mereka yang sentiasa berjalan zikir mereka ni, tuan-tuan, ya, maknanya satu saat mereka lupa, dan dan dengan tak sengaja melakukan kerja-kerja maksiat, maka merasakan perbuatan itu, walaupun dalam 1 minit, merasakan itu satu dosa bagi mereka, tuan-tuan, ya. Satu dosa bagi mereka. Ini orang yang ahli zikir, orang yang selalu ingatkan Allah, selalu kasih sayang kepada Allah, ataupun orang yang selalu ingatkan mati tadilah, dalam bab tadi kan, 1 minit mereka lupakan Allah, 1 minit mereka lalai daripada mengingati orang mati dan sebagainya tadi, maka itu merupakan satu dosa bagi mereka, dan mereka bersegera bertaubat kepada Allah. Ini orang-orang ahli tasawuf, ya. Apa yang dimaksudkan dengan tabiat? Yang dimaksudkan tabiat menurut kehendak Allah, ya. Tabiat ialah perbuatan yang selalu dilakukan sehingga ia menjadi tingkah laku, kelakuan dan perangai, ya. Tabiat itulah apa tabiat kita. Tabiat kita cenderung kepada dunia, tabiat kita cenderung pada akhirat. Ini antara dua lah, ya. Jadi bila kita cenderung ke dunia ni, kita akan membawa orang kata kepada maksiat lah. Dan apabila kita banyak cenderung kepada akhirat, artinya kita akan mendatangkan kasih sayang dan mesra, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Orang yang banyak mengingati ataupun kecenderungan mereka kepada Allah, ataupun kecenderungan mereka hati kepada apa yang disukai, yang dikehendaki oleh Allah, itu tanda mereka ini maknanya orang yang mengasihi, kasih ataupun mahabbah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa misalnya sesuatu yang disukai oleh tabiat? Misalnya sesuatu yang disukai oleh tabiat seperti nafsu, ialah tiap-tiap sesuatu yang lazat. Nafsu, lazat. Ya, lazat, sedap, seronok, suka, lagi apa? Lazat dia, gembira. Tengoklah, ya. Dari kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum salas, at-tayyibu wan nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Ya, jadi dunia ni memang lazat. Dunia ni memang lazat, tapi apa pun lazat dunia ni bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 perkara yang Rasulullah suka, ya.
Yang bermaksud ditumbuhkan kasih kepadaku, kata Rasulullah, daripada dunia ada 3 perkara. Ada 3 perkara. Ya, walaupun dunia ni lazat, dia kata lazat yang ditekan, kalau lazat pada umumnya membawakan kepada maksiat dan sebagainya, tapi lazat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini ada 3 perkara. Pertama, bau-bauan yang harum. Rasulullah suka kepada yang harum. Ya, lazat, dia suka. Ya, minyak wangi, minyak wangi. Minyak wangi, macam-macam minyak wangi kan. Sini ada minyak wangi, pergi ke Maidin lah, banyak minyak wangi kan. Kalau di Mekah, Madinah tu biasa kan. Jadi bau-bauan. Jadi Rasulullah ni sebenarnya kalau tak pakai minyak wangi, tak pakai minyak wangi pun dia memang wangi. Rasulullah ni kan. Dia orang manusia lain pada pilihan Allah kan. Ya, jadi ditumbuhkan kasih kepadaku daripada dunia kamu 3 perkara. Pertama, bau-bauan yang wangi. Ya, itu yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sunat kita pakai minyak wangi. Ya, tapi minyak wangi ni kalau lama tak pakai, busuk pula. Busuk apa ya? Tengok ya, yang kecil tu kan. Jadi kita beli cepat pakai ya. Yang kedua, perempuan. Rasulullah suka perempuan. Ya, Rasulullah pun suka perempuan. Ya, laki-laki suka perempuan kan. Rasulullah pun begitu juga kan. Rasulullah bapa isteri dia kan, tapi isteri Rasulullah Siti Aisyah dia yang darahnya kan, lain tu semua dan semuanya janda. Apa dia rahsianya? Kerana pada masa Rasulullah banyak orang kata orang kata suami-suami sahabat-sahabat ni banyak yang gugur. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni orang kata sebagai orang kata membantu kepada mereka ni, dan dia banyak mengambil perempuan-perempuan yang janda sebagai orang isteri dia kan. Dan Siti Aisyah ni tu lain sikit lah kan. Khadijahnya dan sebagainya kan. Ya, baik perempuan ya. Itu bagi kesukaan Rasulullah ya. Dan yang ketiganya dijadikan cahaya mataku dalam sembahyang ya, dalam sembahyang cahaya. Keseronokan, kelazatan Rasulullah dalam sembahyang. Katalah di situlah dia bersama dengan Allah. Di situlah dia bersama dengan bermanja-manja dengan Allah, berseronok-seronok dengan Allah. Perasaan dia katalah ya, jadi masukkan cahaya. Jadi di sini apa yang dimaksudkan dengan maksud Rasulullah dijadikan cahaya mataku dalam sembahyang? Apa yang dimaksudkan dijadikan cahaya mataku dalam sembahyang selain daripada minyak wangi, bau-bauan dan perempuan tadi yang disukai oleh Rasulullah, satu kelezatan Rasulullah masa di dunia ni? Maka dia kata kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ternyata di dalam sembahyangnya. Kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ternyata di dalam sembahyangnya, kerana semasa baginda sembahyang itu hatinya adalah tertumpu semata-mata kepada Allah. Tiada yang lain melainkan Allah sahaja. Khusyuk. Khusyuklah. Kita jaga khusyuklah, senanglah. Tak diingat apa Allah, takbir ihram kan. Mulai dengan takbir ihram sampailah dengan salam kan. Jadi sepanjang sembahyang tu itulah maknanya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situlah tempat baginda yang dikatakan apanya, hatinya tertumpu semata-mata kepada Allah. Ya, kita ini kadang-kadang biasalah kita ni katakan kita bukan maksum kan. Bila Allahu Akbar tu mulalah orang kata ingat sana ingat sini, macam-macam lah dalam kepala kita kan. Tadi nak pergi pasar ke dan sebagainya umpama ya. Jadi di sini bagi Rasulullah ketika Allahu Akbar tentu mungkin dalam sembahyang tu adalah tertumpu hatinya semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada yang lain melainkan Allah saja. Ya. Tu orang kata, sahabat-sahabat kata kalau nak tengok sembahyang yang paling hebat sekali, paling sebagai contoh kita tengoklah sembahyang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tak bergerak, khusyuknya tak berkatalah ya, selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baiklah ya. Bagaimanakah caranya seorang ahli tasawuf itu mengasihi sesuatu? Orang ahli tasawuf mengasihi sesuatu. Dia kata ahli tasawuf itu tidak ada mengasihi, maaf ya,
Maksudnya ahli tasawuf itu tidak ia mengasihi sesuatu melainkan ia kasih akan Allah Ta'ala. Ya, orang ahli tasawuf. Ya. Apa amalan orang tasawuf ni? Kemudian apa amalan orang fuqaha? Dia berbeza kan? Ya, berbeza sikit ya. Itu sebabnya dalam agama kita 3 ilmu ni ada dikategorikan ilmu fardu ain. Yang pertama sekali mengenal Allah, awaluddin ma'rifatullah. Ya, awaluddin ma'rifatullah. Kita kena kenal, tak kenal tak cinta. Tak kenal tak cinta. Siapa dia? Allah. Itu dia dalam bab tauhid ya, akidah ya. Jadi kata ulama tauhid kita dengan secara ringkasnya kita mengenal Allah ni, kita kenal lah dia dengan sifat dia 20. Wujud, qidam, baqa dan seterusnya, kaunuhu mutakalliman ya, dan lawannya yang mustahil ada satu yang harus ya. Maka dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di sana ada 50 aqaid. Ini dalam bab tasawuf, dalam bab tauhid ada 50 aqaid. Aqaid ni akidah ya, akidah aqaid ni dia punya plural kan. 50. Yang mana dah 50 ni dalam mengenal Allah dan mengenal Rasul. La ilaha illallah, tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Di situ ada 41 ya, 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, dan 1 yang harus bagi Allah kan. Kita dah belajar dah ya. 41 kan dalam kalimah tauhid dia panggil la ilaha illallah ya. Dan dalam kalimah yang kedua, kalimah Rasul dipanggil Muhammadur Rasulullah. Di situ ada 9. Situ ada 9. Kita kena, orang kita kena faham ya. Mana dia 9? 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat yang harus bagi Rasul. 9 kan? Jadi sana 41, 9, 50 ya, wajib. Mustahil, apa dia mustahil? Sesuatu yang tak boleh kita terima di akal. Allah tu ada, wajib. Allah tu berkuasa, berkehendak dan sebagainya kan. Ini yang 20 wajib bagi Allah. Lawan dia tu mustahil. Allah tu mati gitu kan. Boleh terima di akal? Tak boleh, mustahil. Allah tu lemah, Allah tak berkuasa dan sebagainya. Allah tu berbilang-bilang. Ini semuanya mustahil. Contoh katakanlah dalam sifat yang 20 tu ya, yang wajib 20, maknanya yang 20 yang mustahilnya, dan 1 yang haruslah bagi Allah kan. Dia nak buat ke tak buat ke, dia nak pergi kaya tidak ke, itu mungkin bagi dia kan ya. Itu 20 1 41 bagi kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid, mengenal Allah kan. Sikit ya dalam tauhid. Dan kembali kepada Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Di situ ada 9 tadi, 4 sifat yang wajib bagi Rasul. Sidik, amanah, tabligh, patanah kan. Kemudian lawan dia tu mustahil lah. Allah tu tidak benar, Allah tu tidak menyampaikan, Allah tu tak cerdik, umpama katakan ya, sidik, amanah, tidak amanah, ini mustahil, tak boleh kita terima di akal. Ya, contoh kan ya, dalam bab ni kan. Kemudian berperangailah dia dengan perangai manusia dengan tidak membawa kekurangan. Itu harus bagi Rasul. Jadi 41 dalam kalimah tauhid la ilaha illallah, dan 9 dalam kalimah Muhammad Rasulullah. Maka 50 ini dikatakan awaluddin ma'rifatullah, mengenal Allah sekurang-kurangnya tuan-tuan. Tak kenal tak cinta. Ya, kemudian tu dia punya cabang-cabang ya, kena tahulah, kena ambil dia punya dalil, ada dalil akli, ada dalil nakli. Alina akli ni daripada akal kita. Ya, Allah tu berkuasa atau berkehendak, umpama katakan pokok tengok bergoyang. Ya, takkan bergoyang sendirinya. Siapa punya kehendak ni? Umpama katakan ya, ini Allah SWT. Allah yang berkehendak, tentu katakan ya, itu akli. Yang nakli ini kembalilah kita kepada ayat-ayat Allah. Allah tu berkuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Contohlah tekan ya. Dan ambillah ayat-ayat yang lain yang berkenaan dengan orang kata sifat-sifat Allah yang 20 tu ya. Yuhyi wa yumit, Allah tu hidup dan mematikan kita. Ini sebenarnya dalil-dalil akli, dalil nakli dipanggil ya. Baik tuan-tuan ya. Jadi bila kita mengenal Allah, satu daripada sifat, satu daripada ilmu yang sangat penting bagi kita, kemudian kita pergilah kepada ilmu fiqh, pelajaran ilmu fiqh ya.
amalan kita, sembahyang dan sebagainya. Ya, kemudian yang ketiganya inilah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf 3 kategori ini: ilmu tauhid, ilmu fiqh, ya, dan ilmu tasawuf. Ya, 3 ilmu ni orang kata jangan kita tinggalkan. Ya, maka ilmu tasawuf inilah ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, dan ilmu tasawuf inilah yang boleh menjadikan amalan kita diterima tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya ikhlas, salah satu daripada sifat mahmudah Allah kan, ikhlas. Buat kerja dan sebagainya, bantu sana bantu sini, bagi sumbangan kerana siapa? Ikhlas kata. Contoh. Kalau tak ikhlas, Allah tak terima. Kosong, zero. Jadi hendaklah kita ikhlas hanya kerana Allah SWT. Ini ada semuanya kaitan dalam ilmu tasawuf, tuan-tuan, ya. Jadi apa pun orang kata orang ahli tasawuf ni, itulah dia kata dia tidak ingatkan yang lain, maknanya apa pun mereka ini ingatkan Allah saja. Kerana telah terpahat di dalam hatinya bahawa sesuatu itu semuanya adalah datangnya daripada Allah. Ya, oleh kerana ia kasih akan Allah, maka dengan sendirinya ia kasih akan segala makhluk Allah. Ya, jadi itulah kita kasihkan Allah. Bila kita kasihkan Allah, kita akan kasih pada makhluk Allah. Ya, makhluk yang mana? Utamakan kita Rasul, para sahabat-sahabat dan sebagainya, tuan, ya. Ya, apakah misal perbuatan kasih akan makhluk? Itu disebabkan oleh kasih akan Allah. Ya, dia kata sini misalnya seperti satu kasih ia Nabi, dia kasih Nabi, kasihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti kasih akan Allah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah pesuruh Allah, kan? Orang kasihkan Allah. Bila kita kasihkan Nabi, artinya kita kasihkan Allah. Begitu juga kita kasihkan sahabat Nabi, berarti kita kasihkan Nabi. Kita kasihkan sahabat Nabi, artinya kita kasihkan sahabat Nabi, kita kasihkan Nabi. Ya, dan kasihkan Nabi itu berarti kasihkan Allah. Ya, ya, ini sebenarnya daripada sahabat Rasulullah, sahabat, tabi'in, sahabat ulama-ulama. Kemudian kasih akan makanan berarti kasih akan Allah, kerana makanan itu adalah nikmat daripada Allah yang boleh memberi kekuatan untuk kita beribadah kepada Allah. Ya, ini masa kasih, sesuatu yang dijadikan oleh Allah, baik manusia dan sebagainya. Artinya kita ingat ini semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kasihkan pakaian perempuan dan segala isi dunia ini menurut kehendak-kehendak Allah, berarti kasih ia akan Allah, kerana semuanya itu adalah nikmat daripada Allah Taala yang diberikan kepada kita. Ya, jadi apapun kita dalam bab mahabbah ni, kita kasihkan Allah, sayangkan Allah, cintakan Allah. Orang kita bermanja-manja dengan Allah di waktu malam dan sebagainya, tu kan, dan kita baca Quran, bertafakur, dan bermuraqabah dan sebagainya. Ini maknanya mendatangkan hati kita benar-benar kasihkan Allah SWT, tidak lain daripada hanya Allah Subhanahu Taala. Inilah salah satu daripada amalan orang-orang di tasawuf yang membawa kamu mereka ini kepada derajat-derajat dan makam-makam dan tempat-tempat yang tertinggi. Orang kata orang-orang di tasawuf, tuan, bersama dengan Allah SWT di akhirat tersebut. Baiklah tuan-tuan, saya cukuplah tu, ya. Sekadar renungan pagi ni, tuan-tuan, ya. Jadi apa yang dapat saya sampaikan yang baik itu dari Allah, tuan-tuan, yang kurang itu adalah daripada kelemahan saya sendirilah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selamat kita berpuasa dan selamat raya lah, insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qaballallahu